Jangan buang masa dengan membuat diagnosis. Buat sahaja apa yang perlu. Kata-kata itu meluncur dari bibir Joy, seorang wanita Inggris berambut perang, seolah-olah dia sedang bercakap dengan makhluk dari dunia lain. Suaranya bergema di koridor hospital di Kuala Lumpur, memecah kesunyian pagi. Namun, tidak lama kemudian, di bilik pemantauan bilik bedah, dia menggumam dengan wajah tidak percaya. Siapakah sebenarnya awak? Itu adalah saat dia menyaksikan doktor yang disangkanya hanya seorang doktor biasa dari Malaysia, berjaya memotong arteri aneurisma cerebrum yang hampir pecah dengan sempurna. Jika Anda ingin tahu kisah hari ini yang gempar di Kuala Lumpur, jangan lupa untuk menekan butang subscribe. Dr. Irfan Shah melaporkan diri untuk tugas pertamanya di Pusat Perubatan Diraja Kuala Lumpur pada jam 7 pagi itu. Sebaik sahaja melangkah masuk melalui pintu utama hospital, bau cecair pembasmi kuman yang menusuk hidung terasa asing namun anehnya nostalgik. Ia adalah bau yang sama yang sering dihidu setiap hari ketika dia bekerja di sebuah hospital di luar negara dahulu. Namun, ini adalah Kuala Lumpur, dan dia kini hanyalah seorang doktor umum baharu berusia 30 tahun. Dia singgah di kafeteria hospital, membeli segelas flat white dan muffin coklat. Apabila juruang kafe yang memakai seragam hijau itu menyerahkan resit, tertera harga RM8 koin. Sarapan pagi itu, yang kira-kira bersamaan dengan kos makanan di Jepun yang lebih murah, tidak dihiraukan oleh Irfan. Lagipun, semua ini adalah sebahagian daripada rancangannya. Dia duduk di sudut kafe, menghirup kopi, dan memerhati tempat letak kereta melalui tingkap kaca. Seorang demi seorang kaki tangan yang mula bertugas turun dari kereta mereka, kebanyakan mereka memakai sut kemas atau pakaian bedah. Di antara semua itu, sebuah kereta putih BMW convertible menonjol. Ia meluncur masuk ke tempat letak kereta dengan penuh gaya, dan wanita yang keluar dari tempat duduk pemandu kelihatan seperti baru melangkah keluar dari majalah. Rambut pirangnya bersinar di bawah cahaya matahari pagi, dan ketinggiannya pasti melebihi 175 cm. Dia memegang cawan Starbucks bersaiz venti di satu tangan, berjalan dengan penuh keyakinan ke pintu masuk hospital. Irfan hanya memandang kelibatnya dengan kosong. Pada jam 9 pagi, sesi orientasi kaki tangan baharu bermula. 5 kaki tangan baharu berkumpul di bilik mesyuarat, termasuk Irfan, 2 jururawat, seorang ahli farmasi, dan seorang kaki tangan pentadbiran. Seorang ahli pasukan sementara memperkenalkan diri secara bergilir-gilir. Apabila tiba giliran Irfan, dia bercakap sejelas mungkin. Assalamualaikum. Saya Dr. Irfan Shah dari Malaysia. Saya akan berkhidmat sebagai doktor umum di sini. Salam perkenalan yang ringkas dan padat, tetapi reaksi yang diterima agak hambar. Hanya seorang jururawat yang mengangguk kecil, sementara yang lain kekal berwajah kosong. Pada saat itu, Irfan merasakan sesuatu yang aneh. Adakah ini perasaan tidak dialu-alukan? Orientasi berakhir, dan mereka berpecah ke jabatan masing-masing. Semasa Irfan berjalan di koridor, 2 jururawat berlalu sambil berbisik-bisik, dan perbualan mereka sampai ke telinganya. Ramai betul dokter tempatan masuk ke sini sekarang, kata salah seorang. Seorang lagi menjawab sambil ketawa, yalah, tapi kerja tetap kena buat betul-betul. Irfan berpura-pura tidak mendengar dan meneruskan langkahnya, tetapi ada perasaan berat yang menekan di sudut hatinya. Namun, dia terpaksa menahan. Berapa banyak yang telah dilepaskan untuk sampai ke tahap ini? Irfan ditempatkan di tingkat 3 klinik pesakit luar. Bilik kecil di hujung koridor itu hanya mempunyai sebuah meja, 2 kerusi, dan sebuah komputer lama. Di luar tingkap, kelihatan tempat letak kereta belakang hospital. Dan di kejauhan, bayangan jambatan angkat Sungai Klang kelihatan samar-samar. Irfan menatap keluar tingkap seketika sebelum duduk di meja. Semasa dia menghidupkan komputer dan log masuk, seseorang membuka pintu dengan kasar tanpa mengetuk. Ia adalah wanita berambut perang yang dilihatnya pagi tadi. Awak yang baru masuk sini kan? Dia bertanya. Suaranya lembut tetapi ada nada menyelidik yang jelas. Irfan berdiri dari kerusinya dan memberi salam. Ya, saya Dr. Irfan Shah. Wanita itu menghulurkan tangan sambil berkata, saya Emily Harrison. Saya pun doktor umum, bertugas di tingkat 2. Mereka bersalaman, dan tangannya terasa dingin. Emily memandang Irfan dari atas ke bawah, lalu bertanya,
Boleh cakap bahasa Inggris dengan baik ke? Irfan terdiam seketika. Dia tertanya-tanya soalan apakah ini, tetapi dia menjawab dengan tenang. Ya, tiada masalah. Emily kemudian tersenyum, tetapi entah kenapa senyuman itu terasa tidak ikhlas. Baguslah kalau begitu. Ramai pesakit di sini yang pelatnya pekat, kata Emily. Irfan mengangguk. Tetapi di dalam hatinya, dia merasakan sesuatu yang pelik. Seolah-olah dia sudah menduga bahwa Irfan tidak tahu berbahasa Inggris dengan baik. Emily teragak-agak seketika sebelum menambah. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh tanya saya. Saya pun mula-mula dulu susah juga. Setelah berkata begitu, dia menutup pintu dan pergi. Irfan duduk semula, tetapi perasaan tidak tenang itu tidak hilang. Ketika waktu makan tengah hari, Irfan turun ke kantin kaki tangan. Kafeteria itu lebih besar daripada yang disangka dan dipenuhi orang ramai. Sambil memegang dulang berisi sandwich dan salad, dia mencari tempat duduk kosong dan di kejauhan, dia terlihat Emily. Dia duduk bersama sekumpulan rakan doktor, berbual sambil ketawa, dan di atas meja mereka terdapat timbunan makanan laut. Irfan duduk di sudut yang bertentangan, mengunyah sandwichnya dalam diam. Itu adalah sandwich ham berharga $8.50, dan walaupun rotinya agak kering, ia berjaya mengisi perutnya. Sambil makan, dia terdengar perbualan dari meja sebelah. Dr. Emily memang popular, kan? Kata seorang jururawat. Seorang lagi jururawat menyahut, tentu saja. Pesakit panggil dia Dr. Ratu. Irfan tidak mengangkat muka, hanya fokus pada sandwichnya. Dunia mereka bukan dunianya. Di sini, Irfan hanyalah seorang dokter tempatan yang baharu. Sekitar jam 2 petang, dia mengendalikan pesakit pertamanya. Seorang pesakit lelaki pertengahan 60-an datang untuk pemeriksaan rutin bagi pengurusan diabetes kronik. Irfan memulakan sesi soal jawab dengan sebaik mungkin, memeriksa tekanan darah dan paras gula sebelum menulis preskripsi. Pesakit itu menamatkan konsultasi tanpa sebarang rungutan dan mengucapkan terima kasih semasa keluar. Irfan akhirnya berasa sedikit lega. Sekurang-kurangnya pesakit tidak mendiskriminasinya. Sekitar jam 4 petang, dia bertemu Emily lagi di koridor. Dia berjalan laju sambil memegang beberapa carta, tetapi berhenti apabila melihat Irfan. Hari pertama macam mana? Emily bertanya. Irfan menjawab bahawa semuanya baik-baik sahaja, tetapi Emily kelihatan teragak-agak untuk mengatakan sesuatu. Kemudian dia tiba-tiba bertanya, awak dah biasa dengan sistem perubatan Malaysia ke? Macam cara pengebilan, rekod medis, dan sebagainya? Irfan berkata dia telah mendengarnya semasa orientasi, tetapi Emily menggelengkan kepalanya. Tidak, sebenarnya lebih rumit daripada yang disangka bila dah buat sendiri. Berhati-hati. Kalau buat silap, pesakit akan susah. Cara dia berkata-kata agak pelik. Irfan tidak dapat membezakan sama ada itu nasihat atau amaran. Pada jam 6 petang, Irfan bersiap untuk pulang. Sambil menunggu bas di perhentian di hadapan hospital, dia melihat BMW putih Emily keluar dari tempat letak kereta. Dia memegang steering dengan penuh gaya, memakai cermin mata hitam, dan sebuah beg berjenama terletak di tempat duduk penumpang. Irfan mengeluarkan kad touch and go dan menaiki bas. Tambangnya 3 pun tamlih dan bas itu bergerak kira-kira 30 minit sebelum tiba di Cheras. Tempat tinggal Irfan adalah di tingkat 2 sebuah pangsapuri lama berhampiran stesen. Sebuah bilik studio berharga 900 sebulan, hanya ada satu bilik, dapur kecil dan tandas kecil. Irfan meletakkan bagnya dan terduduk di atas katil. Dia menatap siling sebelum mengeluarkan telefon bimbitnya dan menelpon ibunya di Malaysia. Mak, ni Irfan. Hari ini hari pertama Irfan kerja. Suara ibunya kedengaran melalui telefon, tetapi tidak sejelas dulu. Irfan, dah makan ke? Demensia ibunya semakin teruk. Irfan menjawab bahawa dia sudah makan dan akan menelpon semula tidak lama lagi, lalu menamatkan panggilan. Dia meletakkan telefon dan melihat keluar tingkap. Jalan-jalan di Cheras dipenuhi papan tanda Melayu, Cina dan India dan cahaya dari kedai makan yang sedang bersiap sedia untuk makan malam. Irfan mengeluh perlahan. Jika ada yang bertanya bagaimana hari ini, apa yang patut dia jawab? Untuk mengatakan dia didiskriminasi, ia terlalu samar-samar. Tiada sesiapa yang bertindak biadab secara terang-terangan. Namun, dia pasti tidak dialu-alukan. Jarak yang aneh itu
dan amaran-amaran yang berpura-pura baik hati? Irfan tidak asing dengan semua itu. Dia pernah mengalami perkara serupa di hospital lain di Malaysia dahulu, tetapi di sini berbeza. Di sini, dia adalah orang baru, dan dia bukan sebahagian daripada mereka. Ada tembok tidak kelihatan yang terbentuk oleh ketiga-tiga faktor itu. Irfan merasakan tembok itu, tetapi dia tidak yakin dia dapat memecahkannya. Malah, dia tidak mahu memecahkannya. Dia hanya mahu bekerja dengan tenang, mencari wang, dan melindungi keluarganya. Kerjaya gemilangnya sudah ditinggalkan di belakang. Di sini, dia hanyalah Dr. Irfan Shah yang biasa. Keesokan paginya, Irfan tiba di hospital 10 menit lebih awal daripada semalam. Dia membeli kopi dan muffin yang sama di kafeteria, dan apabila dia duduk, dia melihat kereta Emily masuk melalui tingkap. Hari ini juga, dia kelihatan santai, cantik, dan penuh keyakinan. Irfan menghirup kopinya dan bangun. Sudah tiba masanya untuk memulakan hari yang baru, dan dia masih tidak tahu bahawa rutin hariannya yang biasa ini akan hancur tidak lama lagi. Selepas seminggu, Irfan mula menyesuaikan diri sedikit demi sedikit dengan kehidupan hospital. Rutin bangun pada jam 7 pagi, mandi ringkas, sarapan sekeping roti bakar, kemudian menaiki bas untuk bekerja mula sebati dengannya. Kebanyakan pesakit bersikap baik dan konsultasi itu sendiri tidak terlalu sukar. Namun, masalahnya adalah rakan sekerja. Lebih tepat lagi Emily. Dia menunjukkan sikap pelik setiap kali dia berinteraksi dengan Irfan, berpura-pura baik di permukaan, tetapi niatnya sama sekali berbeza. Seolah-olah dia melihat orang melalui dinding kaca yang telus. Itu adalah pagi Khamis. Irfan sedang meneliti carta pesakit di bilik konsultasi apabila Emily tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Di tangannya ada 3 carta, dan wajahnya tidak begitu baik. "Dokter, Irfan, boleh tolong tengok sekejap?" Emily bertanya. Irfan mengangguk dan mengambil carta itu. Ia adalah rekod pesakit wanita berusia 50 pontaan, kes yang telah dirawat selama beberapa bulan untuk penyakit kronik. Semasa Irfan meneliti carta, satu perkara menarik perhatiannya. Dos preskripsi ubat kelihatan sedikit berlebihan. Bahagian ini, Irfan memulakan dengan berhati-hati. Dos perencat pamproton nampaknya agak tinggi. Adakah fungsi jantung pesakit sudah diperiksa? Serta-merta, wajah Emily berubah. Dia merampas kembali carta itu dan berkata dengan dingin, "Boleh ke awak buat diagnosis?" Kata-kata itu bergema di dalam bilik konsultasi. Irfan kehilangan kata-kata. Emily tidak berkata apa-apa lagi, sebaliknya menendang pintu dan keluar. Irfan hanya mampu berdiri di situ, terpinga-pinga. Ada sesuatu yang panas naik di dadanya, tetapi dia menahannya. Ketika waktu makan tengah hari, Irfan turun ke kantin kaki tangan. Menu hari itu adalah salad dada ayam panggang, berharga RM11.50 senta. Semasa dia memegang dulang dan mencari tempat duduk, dia terlihat Emily di sana. Dia duduk bersama 4 rakan doktor. Salah seorang daripada mereka adalah Mark dari Jabatan Kecemasan. Irfan berhenti melangkah ke sudut yang bertentangan. Suara Emily kedengaran jelas. "Tak sangka, saya dah tengok berapa ramai pesakit dia ni, doktor dari Malaysia ni, berani-beraninya nak cakap dos ubat saya salah." Gelak tawa kedengaran di meja itu. Irfan terpaku di tempatnya, masih memegang dulang. Emily menyambung, "Nak saya ajarkan dia macam mana sistem kerja sini ke? Patutnya dia belajar lagi tentang bagaimana sistem kita berfungsi." Mark ketawa kekok dan berkata, "Emily, itu agak keterlaluan." Tetapi Emily mengangkat bahu. "Gurau je. Tapi memang betul kan? Baru masuk sini, belum pun sempat sesuaikan diri." Irfan tidak mahu mendengar lagi. Dia berpaling perlahan dan duduk di sudut yang bertentangan. Dia memasukkan salad ke dalam mulutnya, tetapi tidak merasakan apa-apa. Makanan sukar ditelan, malah bernafas pun terasa susah. Irfan meletakkan garpu dan menghirup air. Tangannya sedikit menggeletar, tetapi dia cuba mengabaikannya. Ini bukan kali pertama perkara sebegini berlaku. Ada perkara serupa yang berlaku ketika dia berkhidmat di hospital lain dahulu. Kata-kata kasar Profesor Kanan di bilik bedah, pandangan cemburu rakan sekerja, sikap biadab waris pesakit, Irfan telah menempuh semua itu. Dia fikir dia juga boleh menempuhnya di sini. Tetapi ini berbeza.
Di sana, sekurang-kurangnya, ada orang yang tahu siapa dia. Ada senior yang mengakui kemampuannya, dan junior yang mempercayai dan mengikutinya. Tetapi di sini, tiada siapa yang tahu. Tiada siapa yang ambil peduli, dan tiada siapa yang ingin tahu. Dia hanyalah seorang doktor biasa dari Malaysia. Tidak, malah bukan biasa. Bagi mereka, Irfan adalah orang asing yang kurang fasih berbahasa Inggris, kurang pengalaman, dan tidak tahu banyak tentang sistem perubatan di sini. Sekitar jam 2 petang, Irfan kembali ke bilik konsultasi. Semasa dia menyemak jadual petang, seseorang mengetuk pintu. Pintu terbuka, dan Emily masuk memegang 2 cawan kopi. "Doktor, Irfan," Emily tersenyum ceria. "Kalau ada masa, boleh tak tolong belikan saya 1 latte? Hari ini terlalu ramai pesakit, tak sempat nak keluar." Irfan memandangnya dengan perasaan tidak senang. Orang yang sama yang mengejeknya semasa makan tengah hari kini tersenyum dan menyuruhnya membuat kerja suruhan. "Saiz besar, tanpa gula," tambah Emily. "Duit ada di sini." Dia meletakkan 10 nin di atas meja dan keluar. Irfan menatap wang itu. Sekeping not 10 terletak di atas meja, tetapi entah kenapa ia terasa sangat berat. Irfan perlahan-lahan mengambil wang itu dan berdiri menuju ke kafe di lobi hospital. Dia memesan latte besar kepada kaki tangan kafe, mengambil baki dan naik semula ke tingkat atas. Apabila dia mengetuk pintu bilik konsultasi Emily, dia tersenyum ceria dan mengambil kopi itu. "Terima kasih, Dr. Irfan. Begitu simpan saja." Irfan berpaling dan keluar tanpa mengucapkan terima kasih. Sambil berjalan di koridor, Irfan berfikir, mengapa dia tidak dapat menolak? Mengapa dia tidak dapat berkata tidak dengan yakin? Tetapi dia tahu, dia tidak boleh menimbulkan masalah di sini. Dia hanyalah orang baru, dan Emily adalah doktor senior yang telah berkhidmat di hospital ini selama bertahun-tahun. Dia popular di kalangan pesakit, dan hubungannya dengan rakan sekerja juga baik. Apa yang akan berlaku jika Irfan menolak? Emily mungkin akan berpura-pura terluka dan menyebarkan cerita kepada orang di sekeliling. Betapa tidak baiknya Irfan tidak bekerja sama dan tidak mempunyai semangat kerja berpasukan. Dan orang ramai akan memihak kepada Emily. Sudah tentu, pada petang itu, ada makan malam kaki tangan hospital. Pertemuan itu dianjurkan oleh Mark, dan mereka sepatutnya makan malam di sebuah restoran Itali berdekatan. Irfan mengetahui berita itu daripada notis yang ditampal di kaunter jururawat. Ada senarai nama untuk menyatakan minat untuk menyertai, tetapi nama Irfan tiada di situ. Dia tidak dijemput sejak awal lagi. Irfan melihat senarai itu tanpa sebarang perubahan ekspresi dan kembali ke bilik konsultasinya. Ini adalah sesuatu yang sudah dijangka. Ketika waktu pulang pada jam 6, dia melihat rakan sekerja keluar bersama-sama sambil ketawa di koridor. Emily memakai gaun yang nampak seperti baru dibeli, dan Mark sedang membuat jenaka di sebelahnya. Irfan memerhati mereka berjalan ke tempat letak kereta melalui tingkap. 3 buah kereta berasingan dan mereka pergi, kelibat mereka semakin kecil dan akhirnya hilang. Irfan mengemas bagnya dan meninggalkan hospital. Sambil menunggu bas di perhentian, hujan renyai-renyai mula turun dari langit. Irfan menaiki bas dan melihat keluar tingkap sambil berfikir. Berapa lama lagi dia perlu menahan, sampai bila dia perlu hidup seperti ini, tetapi dia tahu jawabannya. Dia perlu menahan sehingga dia melihat penghujungnya. Kos rawatan ibunya, hutang bapanya, yuran pengajian adiknya, semua itu di bahu Irfan. Jika dia berputus asa di sini, semuanya akan runtuh. Oleh itu, Irfan menahan. Dia mengetap gigi, menggenggam penumbuk dan menahan air matanya. Apabila dia tiba di Pangsapuri di Ceras, sudah lewat jam 7 malam. Irfan membeli sandwich ayam di kedai bungkus berdekatan, berharga Rp6.50. Semasa menaiki tangga Pangsapuri, dia terhidu bau minyak yang keluar dari beg. Dia membuka pintu dan masuk, bilik kosong menyambutnya. Irfan duduk di atas katil dan membuka sandwichnya. Dia menggigit suapan pertama, tetapi sukar untuk menelan. Kerana hari itu telah menyekat kerongkongnya. Dia mengeluarkan telefon bimbitnya dan menelefon ibunya. Beberapa kali deringan, bapanya menjawab, "Irfan ke? Mak kamu dah tidur sekarang." Suara bapanya kedengaran penat. "Hari ini ayah pergi hospital, doktor kata nak tukar sikit ubatnya."
Irfan menjawab bahawa dia faham. Ayah, okey ke? Bapanya terdiam seketika, lalu berkata, yalah, macam nilah hidup. Jangan risaukan ayah. Tetapi Irfan tahu betapa susahnya bapanya. Setelah menamatkan panggilan, Irfan menatap siling. Langit malam Kuala Lumpur mempunyai lebih banyak bintang daripada di Jepun, tetapi bagi Irfan, ia hanyalah kegelapan. Dia memejamkan mata. Esok dia perlu pergi kerja lagi, perlu jumpa pesakit dan perlu menahan senyuman Emily. Tetapi tidak mengapa. Irfan sudah menempuh banyak perkara, dia hanya perlu menahan sedikit lagi. Begitu dia memujuk dirinya sambil berbaring. Tetapi dia tidak tahu bahawa insiden sebenar yang akan menguji kesabarannya akan datang tidak lama lagi. Pada petang Jumaat, jam 6 petang, Irfan sedang bersiap untuk pulang. Hari itu, ramai pesakit, jadi konsultasi berakhir agak lewat. Semasa dia mengemas carta dan mematikan komputer, tiba-tiba kedengaran bunyi bising di koridor. Langkah kaki kedengaran bergegas, dan jururawat berlari dengan tergesa-gesa. Irfan membuka pintu dan keluar ke koridor. Kedengaran suara mengatakan ia adalah pesakit yang datang dari bilik kecemasan dan serta-merta seluruh hospital diselubungi ketegangan. 5 orang mangsa kemalangan jalan raya. Ketua jururawat menjerit, semua doktor, sila turun ke bilik kecemasan. Irfan tanpa ragu-ragu menggunakan tangga dan turun ke bilik kecemasan di tingkat 1. Sebaik sahaja pintu dibuka, bau darah bercampur bau antiseptik menusuk hidungnya. Pesakit yang diusung dengan pengusung dipindahkan ke setiap petak dan kaki tangan perubatan sibuk bergerak. Emily juga sudah tiba. Dia memakai gaun bedah dan berdiri di sebelah pesakit. Mark memberi arahan pembahagian pesakit. Emily, katil 3. Irfan, katil 5. Saya akan ambil pesakit kritikal di katil 1. Irfan mengangguk dan menuju ke katil 5. Di atas katil, terbaring seorang lelaki muda berusia sekitar 20 tahun, darah mengalir dari dahinya. Dia sedar, tetapi matanya kelihatan tidak fokus. Irfan segera memeriksa tanda-tanda vital. Tekanan darah Samdano 65-80, normal. Nadi 90 denyutan seminit, agak cepat, pernafasan stabil. Nama apa? Irfan bertanya. Pesakit menjawab dengan susah payah, Jake. Irfan menggunakan penlight untuk memeriksa tindak balas pupil. Kedua-duanya mengecut secara normal. Apabila Irfan menyentuh lehernya, tiada rasa sakit di bahagian serviks dan pergerakan lehernya baik-baik sahaja. Jururawat datang membawa kain kasa yang berdarah dan mengelap luka di dahi. Nasib baik ia hanya luka lacerasi kecil. Saya rasa perlu dijahit, Irfan berkata kepada jururawat. Sebelum itu, kita buat imbasan CT dulu. Di katil 3 bersebelahan, Emily sedang merawat pesakit lelaki pertengahan 40-an. Irfan sesekali melirik ke arah itu sambil menguruskan pesakitnya dan dia melihat Emily membuat keputusan dengan pantas. Dia sentiasa yakin diri dan membuat keputusan dengan cepat. Itulah sebabnya pesakit menyukainya. Irfan mengalihkan pandangannya dan kembali fokus kepada pesakitnya. Kira-kira sejam kemudian, bilik kecemasan menjadi sedikit tenang. Daripada 5 pesakit, 2 orang mengalami kecederaan ringan dan dibenarkan pulang selepas rawatan, manakala seorang lagi dimasukkan ke ward ortopedik kerana patah tulang. Kerana patah, pesakit Irfan juga tidak menunjukkan sebarang penemuan khusus dalam keputusan CT dan dipindahkan ke bilik pemerhatian selepas dijahit. Masalahnya adalah pesakit yang dikendalikan oleh Emily. Irfan, semasa mengemas carta di kaunter jururawat, terdengar Emily bercakap tentang pesakit itu. Pesakit berusia 42 tahun, terlibat kemalangan motosikal. Emily berkata kepada Mark, dia mengadu sakit kepala dan pening, tetapi imbasan CT tidak menunjukkan sebarang penemuan khusus. Dianggap sebagai konkusi otak ringan, jadi akan diperhatikan semalaman dan dijangka keluar esok. Mark mengangguk. Ah, baguslah. Kerja bagus. Emily mengemas carta dengan wajah puas. Irfan, walaupun mendengar perbualan mereka, tidak dapat menghilangkan perasaan tidak puas hati. Sekitar jam 10 malam, Irfan sedang menukar pakaian di bilik persalinan untuk pulang ke rumah. Hari itu terasa panjang dan badannya terasa berat seperti besi. Apabila dia mengemas bagnya dan keluar, dia melihat seorang jururawat berlari laju di koridor. Ada sesuatu yang tidak kena.
Irfan berhenti dan bertanya kepada jururawat itu. Ada apa? Jururawat itu menjawab dengan tercungap-cungap. Pesakit di katil 3 bilik pemerhatian. Tiba-tiba muntah dan tahap kesedaran menurun. Irfan segera berlari ke bilik pemerhatian. Katil 3 adalah pesakit lelaki berusia 40 konan yang dikendalikan oleh Emily itu. Di sebelah katil sudah ada jururawat dan pesakit terbaring lesu dengan mata terpejam. Irfan segera memeriksa nadi pesakit. Nadi menjadi perlahan, 50 denyutan seminit dan pernafasan juga tidak teratur. Periksa tindak balas pupil, Irfan mengarahkan jururawat. Apabila jururawat menyuluh penlight, pupil kanan pesakit jelas lebih besar daripada yang kiri. Jantung Irfan berdebar. Doktor, siapa yang bertugas sekarang? Irfan bertanya. Jururawat menjawab, Dr. Mark, tetapi dia sedang merawat pesakit kecemasan lain sekarang. Irfan teragak-agak seketika. Patutkah dia campur tangan? Atau patutkah dia menunggu Mark? Tetapi keadaan pesakit semakin teruk dengan pantas. Irfan membuat keputusan. Buat tempahan MRI kecemasan. Sekarang juga, jururawat bertanya dengan wajah terkejut, imbasan CT sudah dibuat petang tadi, doktor. Irfan berkata dengan tegas, pupil tidak sekata. Tekanan intrakranial disyaki meningkat. Cepat. 10 menit kemudian, pesakit dipindahkan ke bilik MRI. Irfan menelpon sendiri pakar radiologi untuk menjelaskan keadaannya dan menunggu keputusan imbasan. Semasa dia duduk di kerusi koridor, Mark berlari datang. Ada apa? Mark bertanya. Irfan menjelaskan keadaan itu dan Mark mengangguk dengan wajah serius. Bagus, saya perlu hubungi Emily. Irfan tidak berkata apa-apa. 20 menit kemudian, keputusan MRI keluar. Ia adalah subdural hematoma. Darah telah terkumpul antara dura mata dan tengkorak dan saiznya tidak kecil. Ia adalah pendarahan yang tidak kelihatan dalam imbasan CT. Ia adalah kes di mana jumlah pendarahan pada awalnya sedikit dan tidak dapat dilihat tetapi meningkat seiring dengan masa. Mark segera menghubungi pakar neurologi dan pesakit dipindahkan ke bilik bedah kecemasan. Jika terlambat sedikit pun, kerosakan otak akibat peningkatan tekanan intrakranial mungkin berlaku dan dalam kes terburuk, pesakit mungkin meninggal dunia. Sekitar jam 1 pagi, pembedahan selesai dengan jayanya. Pakar neurologi keluar dari bilik bedah dan berkata, nasib baik cepat dikesan dan pendarahan dapat dikeluarkan tanpa masalah besar. Siapa yang menempah MRI? Mark menunjuk ke arah Irfan. Doktor, Irfan Shah. Pakar bedah itu memandang Irfan dan mengangguk. Kerja yang bagus. Sedikit terlambat pun bahaya. Irfan menundukkan kepala dengan rendah diri. Saya hanya melakukan apa yang sepatutnya. Tetapi pada ketika itu, Emily mendekat dari hujung koridor. Mark mungkin telah meneleponnya. Dia hanya memakai jaket di atas baju tidur dan wajahnya tiada sebarang solekan. Sebaik sahaja melihat Irfan, Emily bertanya, apa yang berlaku? Mark menjelaskan keadaan itu. Pesakit yang kamu tengok petang tadi, subdural hematoma, Irfan yang kesan. Wajah Emily menjadi pucat, tapi CT scan. Mark memotong kata-katanya. Kadang-kadang tak nampak pada peringkat awal. Awak tahu kan? Emily menggigit bibirnya. Pandangannya beralih kepada Irfan, bercampur baur dengan kekeliruan dan kemarahan. Irfan tidak mengelak pandangan itu, sebaliknya menghadapinya secara langsung. Kesunyian menyelubungi dan ada ketegangan pelik di koridor. Emily mengalihkan pandangannya terlebih dahulu. Pesakit oke ke? Dia bertanya. Mark menjawab, ya, pembedahan dah selesai dengan jayanya. Baguslah. Emily tidak berkata apa-apa lagi, berpaling dan pergi. Kelibatnya hilang di hujung koridor. Irfan berdiri di situ dan menghela nafas panjang. Larut malam, Irfan meninggalkan hospital. Udara malam sejuk dan jalanan kosong. Semasa menaiki teksi ke Cheras, dia melihat keluar tingkap. Dia tidak dapat menjangkakan apa hasil kejadian hari ini nanti. Adakah Emily akan lebih membencinya? Atau adakah dia akan mula mengakuinya sedikit pun? Irfan tidak tahu, tetapi satu perkara yang pasti. Dia telah menyelamatkan nyawa seorang pesakit. Itu sudah cukup. Apabila teksi berhenti di hadapan Pangsapuri, Irfan membayar tambang dan turun dari kereta. RM22ON
Dia menaiki tangga dan membuka pintu biliknya, hanya kegelapan yang menyambutnya. Irfan tanpa menyalakan lampu, terduduk di atas katil. Sebaik sahaja memejamkan mata, dia tertidur lena, tetapi di dalam kepalanya, ekspresi Emily terus berlegar. Pagi Isnin, Irfan tiba di hospital 30 menit lebih awal daripada biasa. Walaupun dia berehat dengan cukup pada hujung minggu, ada perasaan berat di sudut hatinya. Dia tahu apa gelombang yang akan tercetus daripada insiden malam Jumaat itu. Sebaik sahaja melangkah masuk ke lobi hospital, suasana terasa tidak normal. Jururawat berbisik-bisik, melirik ke arahnya. Seorang doktor yang berlalu tersenyum kekok kepadanya. Ada kabar angin yang beredar. Semasa membeli kopi di kafeteria, dia terdengar perbualan dua jururawat yang berdiri di hadapannya. Jadi, malam Jumaat itu, Dr. Emily terlepas pandang, kata salah seorang. Doktor dari Malaysia tu yang kesan. Seorang lagi menjawab, ya, saya dengar. Pesakit hampir mati. Subdural apa entah. Irfan berpura-pura tidak mendengar, membayar kopi dan menuju ke tempat duduk. Tetapi telinganya terus menangkap perbualan mereka. Dr. Emily mesti rasa teruk sangat, mesti maruah dia tercabar. Pada jam 9 pagi, dia menerima panggilan untuk mesyuarat di pejabat pengarah hospital. Irfan yang gugup mengetuk pintu pejabat pengarah hospital. Kedengaran suara dari dalam menyuruhnya masuk. Apabila dia membuka pintu, pengarah hospital, Tuan David Thompson, duduk di belakang meja dan di sebelahnya berdiri Emily. Wajahnya pucat, bibirnya terketap rapat. Mark juga berdiri di sudut, wajahnya serius. Sila duduk, Dr. Irfan, kata pengarah hospital. Irfan duduk di kerusi, dan pengarah hospital memandang dokumen di atas meja. Saya telah menerima laporan mengenai kejadian malam Jumaat itu. Salah seorang pesakit kemalangan telah menjalani pembedahan kecemasan akibat subdural hematoma. Irfan mengangguk. Pengarah hospital memandang Emily dan bertanya, Dr. Harrison, bagaimana keputusan bacaan CT scan semasa penilaian awal? Emily membetulkan suaranya dan menjawab, tiada penemuan khusus. Saya mendiagnosisnya sebagai konkusi otak ringan. Pengarah hospital bertanya lagi, tetapi mengapa keadaannya menjadi lebih teruk beberapa jam kemudian? Emily terdiam seketika. Tangannya sedikit menggeletar. Akhirnya dia membuka mulut. Mungkin pada peringkat awal, jumlah pendarahan terlalu sedikit untuk kelihatan dalam CT scan. Ia adalah kes di mana pendarahan meningkat seiring dengan masa. Pengarah hospital mengangguk dan memandang Irfan. Doktor, Irfan, bagaimana awak kesan? Irfan menjawab sedatar mungkin. Saya memeriksa tindak balas pupil dan saiz kedua-duanya tidak sama. Bahagian kanan jelas lebih besar daripada kiri dan tindak balas cahaya juga perlahan. Saya mengesyaki peningkatan tekanan intrakranial dan segera mengarahkan imbasan MRI. Pengarah hospital mengangguk dengan wajah puas. Keputusan yang baik, pakar bedah neurologi pun memuji awak. Kalau lambat sedikit pun, pesakit akan berada dalam bahaya. Irfan menjawab dengan rendah diri, saya hanya melakukan apa yang sepatutnya. Pada saat itu, Emily menyampuk, Tuan Pengerusi, saya juga memeriksa tindak balas pupil. Semasa penilaian awal, ia normal. Nada suaranya jelas menunjukkan pembelaan diri. Pengarah hospital melihat dokumen itu sekali lagi dan berkata, tetapi tiada rekod pemeriksaan pupil dalam carta. Wajah Emily semakin pucat. Saya terlepas pandang untuk merekodkannya, tetapi saya memang telah memeriksanya. Kesunyian menyelubungi. Pengarah hospital menghela nafas dan berkata, Dr. Harrison, merekod carta adalah asas bagi seorang doktor. Sila lebih berhati-hati selepas ini. Mesyuarat berakhir. Ketika keluar, Emily menarik Irfan ke sudut koridor. Jari jemarinya mencengkam kuat dan pandangannya dingin dan tajam. Siapakah awak sebenarnya? Emily bertanya dengan suara rendah. Irfan terdiam. Apa yang awak maksudkan? Emily memotong kata-katanya. Awak sengaja nak malukan saya kan? Nak buat saya nampak tak cekap di hadapan pengarah hospital. Irfan menggelengkan kepalanya. Saya tiada niat begitu. Saya cuma mau pesakit. Emily berkata sambil mengejek. Pesakit? Jangan nak mengarut. Awak gunakan saya untuk menonjolkan diri di sini kan? Irfan tidak dapat menahan lagi. Tidak, doktor. Saya cuma menyelamatkan pesakit.
Saya cuma membetulkan diagnosis yang doktor terlepas pandang. Suaranya menjadi tegas buat kali pertama. Wajah Emily menjadi merah padam. Terlepas pandang? Saya dah cakapkan pada peringkat awal, CT scan tak nampak. Irfan menjawab dengan tenang, sebab itu sepatutnya perlu lebih berhati-hati dalam pemerhatian. Tindak balas pupil sepatutnya diperiksa setiap jam. Emily tidak dapat berkata apa-apa lagi. Dia merenung Irfan, kemudian berpaling dan pergi. Bunyi kasut tumit tingginya bergema tajam di koridor. Pada waktu makan tengah hari-hari itu, suasana di kantin kaki tangan berubah. Apabila Irfan berjalan dengan dulangnya, orang ramai berhenti berbual dan kemudian menyambung semula. Irfan duduk di sudut dan makan saladnya, terdengar suara Emily berbual dengan rakan sekerja di meja sana. Tak faham betul saya, kata Emily. Saya dah tengok banyak pesakit. Dia ni, orang baru, nak suruh saya buat macam-macam. Seorang rakan sekerja berkata dengan berhati-hati. Tapi pesakit dah selamatkan, Emily. Emily membalas dengan tajam, itu nasib baik saja. Irfan tidak mahu mendengar lagi dan bangun dari tempat duduknya. Dia belum makan separuh saladnya, tetapi seleranya sudah hilang. Semasa dia meletakkan dulang di tempat pemulangan dan hendak kembali ke bilik konsultasi, Mark sedang menunggunya di koridor. Irfan, sekejap. Mark memanggil. Apabila Irfan berhenti, Mark mendekat. Kerja bagus hari Jumaat tu, sungguh. Mark berkata dengan suara yang tulus. Jangan ambil hati sangat dengan Emily. Dia tu memang berlagak sikit. Irfan tersenyum hambar. Tidak mengapa. Kira-kira 2 minggu kemudian, satu insiden berlaku. Seorang pesakit wanita berusia 65 tahun datang ke bilik kecemasan mengadu sakit perut. Emily dan Mark bersama-sama menilainya. Pesakit mengatakan dia sakit perut sejak 2 hari lalu, mual, dan pada pagi itu muntah. Emily melakukan palpasi abdomen dan mengarahkan ujian darah. Setelah melihat hasilnya, dia berbincang dengan Mark. Nampaknya radang gastrik biasa. Saya rasa boleh beri ubat untuk kurangkan asid perut dan arahkan dia berpuasa. Mark juga bersetuju. Ya, kita pantau selama 2 hari. Irfan pada petang itu sedang membuat rondaan ward dan secara kebetulan melihat pesakit itu. Semasa berjalan di koridor ward, dia melihat pesakit mengerutkan badan di atas katil dan mengeluh kesakitan. Irfan berhenti dan masuk ke bilik ward. Puan, okey ke? Pesakit menjawab dengan susah payah. Perut saya sakit sangat. Irfan memeriksa carta. Diagnosis Emily tertulis di situ. Tetapi ada sesuatu yang pelik. Irfan meminta kebenaran pesakit dan sekali lagi melakukan palpasi abdomen. Apabila dia menekan bahagian kanan bawah abdomen, pesakit menjerit kesakitan. Jari Irfan terhenti dan dia perlahan-lahan melepaskan tangannya. Ada rasa sakit rebound tenderness. Simptom di mana rasa sakit menjadi lebih teruk sebaik sahaja tangan dilepaskan. Loceng amaran berbunyi di kepala Irfan. Ini bukan sekadar radang gastrik biasa. Ini adalah tanda-tanda apendisitis. Irfan segera memanggil jururawat. Ambil tanda-tanda vital pesakit sekali lagi dan panggil dokter bedah. Jururawat bertanya dengan terkejut. Dr. Emily kata radang gastrik. Irfan berkata dengan tegas, decay syaki apendisitis. Cepat, 30 menit kemudian, pakar bedah tiba. Sebaik sahaja memeriksa pesakit, dia segera mengarahkan imbasan CT dan keputusannya mengejutkan. Ia adalah ulcer peptik berlubang, lubang telah terbentuk di dinding perut, dan kandungan perut telah bocor ke rongga abdomen. Jika terlambat sedikit pun, ia boleh menyebabkan septikemia, situasi yang sangat berbahaya. Pesakit segera dipindahkan ke bilik bedah kecemasan dan sejam kemudian pembedahan bermula. Semasa pembedahan berlangsung, Irfan duduk di kerusi koridor. Pikirannya bercelaru. Sekali lagi, dia telah membetulkan kesilapan diagnosis Emily. Kali ini, apa yang akan berlaku? Apa yang akan Emily katakan? Apa pula reaksi pengarah hospital? Irfan mengeluh. Dia hanya mahu menyelamatkan pesakit, mengapa ia menjadi begitu rumit? Pintu bilik bedah terbuka, dan pakar bedah keluar. Pembedahan selesai dengan jayanya. Bahagian yang berlubang telah dijahit, dan rongga abdomen telah dibersihkan. Doktor itu memandang Irfan dan berkata, Dokter Irfan yang kesankan, kerja bagus. Sedikit terlambat pun memang bahaya. Irfan menundukkan kepalanya.
Baguslah. Pakar bedah itu menambah, by the way, diagnosis awal adalah radang gastrik, tetapi nampaknya tanda-tanda apendisitis terlepas pandang. Irfan tidak menjawab apa-apa. Pada petang itu, satu lagi mesyuarat dipanggil di pejabat pengarah hospital. Kali ini bukan sahaja Emily, tetapi Mark juga turut serta. Wajah pengarah hospital jauh lebih serius daripada sebelumnya. Ini kali kedua, kata pengarah hospital. Dalam 2 minggu, ada 2 kes kesilapan diagnosis yang serius. Nasib baik dokter. Irfan membetulkannya, jika tidak, 2 pesakit akan berada dalam bahaya. Emily menundukkan kepalanya, dan Mark berwajah tidak senang. Pengarah hospital memandang Emily dan berkata, Dr. Harrison adalah seorang doktor yang cemerlang. Tetapi ada masalah dengan penilaian klinikal awak akhir-akhir ini. Ada masalah pribadi ke? Emily menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan Pengerusi. Saya sepatutnya lebih berhati-hati. Suaranya bergetar. Pengarah hospital mengeluh. Sila adakan perbincangan dengan pasukan pengurusan kualiti perubatan minggu ini. Dan buat sementara waktu, sila rujuk pesakit kritikal bersama doktor lain. Mesyuarat berakhir. Ketika keluar, Emily tidak cuba pun untuk memandang Irfan. Dia berjalan sambil menunduk di koridor, dan kelibatnya entah kenapa kelihatan sangat menyedihkan. Irfan berdiri di situ dan memerhatikannya. Tiada perasaan kemenangan. Sebaliknya, hatinya terasa berat. Dia tidak mau ini berlaku. Dia hanya mau bekerja dengan tenang. Tetapi keadaan menjadi semakin rumit. Irfan mengeluh perlahan dan kembali ke bilik konsultasinya. Tetapi dia tidak tahu bahawa semua ini hanyalah permulaan kepada satu perubahan sebenar. Seminggu kemudian, suasana di hospital terasa pelik kerana ada kabar angin bahawa seorang tetamu penting akan datang. Kabarnya, seorang jutawan hartanah terkemuka di Kuala Lumpur akan datang untuk rawatan. Sekitar jam 10 pagi, 2 buah sedan mewah berhenti di pintu utama hospital dan pengawal peribadi bersut hitam keluar terlebih dahulu. Dari kalangan mereka, seorang lelaki berusia sekitar 55 tahun muncul, sut kelabu sesuai di badannya, dan wajahnya dipenuhi keletihan. Pengarah hospital sendiri keluar ke lobi untuk menyambutnya. Selamat datang, Tuan Pengerusi James. Pengarah hospital David Thompson menghulurkan tangan untuk bersalaman dan lelaki bernama James itu menghulurkan tangan dengan lemah. Akhir-akhir ini, kepala saya sakit sangat. Suaranya juga kedengaran penat. Pengarah hospital membimbingnya ke bilik konsultasi khas dan sebaik sahaja keluar dari lift, Emily sudah menunggu. Hari itu, dia memakai pakaian yang lebih kemas dan senyumannya sempurna. Dr. Harrison akan menguruskan Tuan Pengerusi. Pengarah hospital memperkenalkan, salah seorang doktor terbaik kami. Emily menundukkan kepala dengan anggun. Selamat berkenalan, Tuan Pengerusi. Tuan Pengerusi James memandangnya dengan mata yang letih dan mengangguk. Saya sakit kepala dah 3 minggu. Saya dah pergi 3 hospital lain, tapi semua kata sebab stres saja. Emily menjawab dengan wajah penuh keyakinan, jangan risau, saya akan periksa dengan teliti. Selepas masuk ke bilik konsultasi, Emily memulakan sesi soal jawab secara sistematik. Selain sakit kepala, ada simptom lain. Tuan Pengerusi James menjawab, kadang-kadang pening, dan bila bangun pagi, perut rasa mual. Emily mengangguk sambil merekodkan. Dia juga melakukan pemeriksaan neurologi dengan teliti. Tekanan darah 130,85, agak tinggi dan nadi normal. Setelah menyemak keputusan ujian darah, semua nilai berada dalam julat normal. Tuan Pengerusi terlalu banyak bekerja, kan? Emily bertanya dengan lembut. Tuan Pengerusi James ketawa kecil. Kerja memang banyak. Ada beberapa projek yang bertindih akhir-akhir ini. Emily berkata dengan suara penuh keyakinan, nampaknya ini sakit kepala tegang. Puncanya adalah stres dan terlalu banyak bekerja. Tuan Pengerusi perlukan rehat yang cukup, dan saya akan preskripsi ubat sakit kepala. Tuan Pengerusi James menunjukkan wajah lega. Bukan sesuatu yang serius? Emily tersenyum dan menjawab, ya, jangan risau. Konsultasi selesai, dan Tuan Pengerusi James keluar ke koridor. Secara kebetulan, Irfan sedang berjalan dari arah bertentangan. Semasa mereka berselisih, pandangan Irfan tertumpu pada cara berjalan Tuan Pengerusi. Ada sesuatu yang pelik.
Apabila berjalan, pusat badannya sedikit bergoyang. Ia adalah tahap yang sukar dikesan oleh orang biasa, tetapi mata Irfan tidak terlepas pandang. Dia berhenti dan menoleh ke belakang. Tuan Pengerusi James sedang menuju ke lift, disokong sedikit oleh pengawal peribadinya. Loceng amaran berbunyi di kepala Irfan. Sakit kepala 3 minggu, pening, mual, dan masalah keseimbangan. Ini bukan simptom sakit kepala tegang yang biasa. Irfan segera menuju ke bilik konsultasi Emily. Dia mengetuk pintu, dan Emily membukanya dengan wajah gembira, tetapi sebaik sahaja melihat Irfan, wajahnya berubah. "Ada apa?" Suaranya dingin. Mengenai pesakit tadi, Irfan memulakan dengan berhati-hati. "Adakah sudah buat imbasan otak?" Ekspresi Emily berubah menjadi tajam. "Dah mula lagi ke?" Irfan keliru. "Bukan begitu, tapi semasa dia berjalan, keseimbangannya." Emily memotong kata-katanya. "Saya dah periksa keseimbangan. Normal. Ujian darah pun semua normal. Di Malaysia pun buat MRI untuk sakit kepala tegang ke?" Nada suaranya berbau ejekan. Irfan tidak berkata apa-apa lagi. Emily menutup pintu, dan Irfan ditinggalkan sendirian di koridor. Namun, rasa bimbang itu tidak hilang. Dia terus mengulang-ulang simptom itu di kepalanya. Sakit kepala berterusan selama 3 minggu, mual di pagi hari, pening, masalah keseimbangan yang halus. Semua ini menunjukkan 2 penyakit. Terutama kemungkinan aneurisma atau tumor tidak dapat dikecualikan. Irfan membuat keputusan. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Irfan segera menuju ke pejabat pengarah hospital. Apabila dia memberitahu setiausaha bahawa ia adalah urusan penting, pengarah hospital menyuruhnya masuk. "Ada apa, doktor?" Irfan, pengarah hospital David Thompson bertanya. Irfan menjelaskan sedatar mungkin. "Mengenai konsultasi Tuan Pengerusi James, saya rasa dia perlukan pemeriksaan vaskular otak." Ekspresi pengarah hospital menjadi serius. Dr. Harrison mendiagnosisnya sebagai sakit kepala tegang. Irfan menjawab, simptomnya nampaknya tidak sesederhana itu. Ada juga tanda-tanda ketidakseimbangan. Pengarah hospital berfikir seketika dan bertanya, "Dr. Irfan, awak yakin?" Irfan menjawab tanpa ragu-ragu, "Ya." Sekurang-kurangnya, diagnosis pengecualian perlu dibuat. Pengarah hospital mengeluh, "Baiklah, awak ambil tanggungjawab dan lakukan pemeriksaan. Tetapi jika tiada apa-apa yang keluar, ia akan menjadi tidak sopan terhadap Tuan Pengerusi James." "Bolehkah?" Irfan mengangguk. "Saya akan tanggung." Pengarah hospital mengambil telefon dan menghubungi setiausaha Tuan Pengerusi James. 1 jam kemudian, Tuan Pengerusi James kembali ke hospital. Kali ini wajahnya tidak begitu baik. "Mengapa pemeriksaan tambahan diperlukan?" Dia bertanya dengan suara tidak senang. Pengarah hospital menjelaskan dengan sopan, "Hanya untuk berjaga-jaga, Tuan Pengerusi. Doktor lain dari hospital ini mengatakan beberapa pengesahan tambahan diperlukan." Tuan Pengerusi James melihat jam tangannya dan mengeluh. "Saya sibuk. Adakah ini benar-benar perlu?" Irfan melangkah ke hadapan dan berkata, "Tuan Pengerusi, percayalah saya, ia hanya akan mengambil masa 30 menit." Semasa imbasan dijalankan di bilik MRI, Irfan menunggu di luar. Emily juga telah tiba entah bila. Dia merenung Irfan dan berkata, "Kali ini awak rasa apa yang akan keluar? Tumor? Atau aneurisma?" Nada suaranya bercampur ejekan. Irfan tidak menjawab. Dia hanya menatap pintu bilik pemeriksaan. Kira-kira 20 menit kemudian, pakar radiologi melambai dari hadapan monitor. Irfan dan Emily masuk serentak. Imej otak terpapar di skrin. Pakar radiologi menunjuk ke satu bahagian dengan tetikus. "Tengok sini." Suaranya bergetar. Ada aneurisma di arteri komunikans anterior. Jantung Irfan berdebar. Di skrin, saluran darah kelihatan jelas membengkak seperti belon, saiznya. Pakar radiologi mengukur dengan alat pengukur, 7 mm. Dan dia menunjukkan imej dari sudut yang berbeza. Bentuknya tidak sekata. Risiko pecah sangat tinggi. Wajah Emily menjadi pucat lesi. Dia berundur selangkah dan menatap skrin. Bibirnya menggeletar. Pakar radiologi menambah, "Dengan saiz dan lokasi begini, ia boleh pecah bila-bila masa. Jika pecah, kadar kematian melebihi 80%. Irfan menarik nafas dalam-dalam. Keputusannya tepat.
tetapi dia tidak gembira. Sebaliknya, dia meremang. Apa yang akan berlaku jika dia tidak perasan? Tuan Pengerusi James akan pulang ke rumah, menjalani hari biasa dan tiba-tiba rebah. Dan kemudian, pengarah hospital segera masuk. Apa yang berlaku? Pakar radiologi menjelaskan sambil menunjukkan skrin dan wajah pengarah hospital juga menjadi serius. Segera hubungi pakar neurologi. Kecemasan. Pengarah hospital memandang Irfan dan berkata, "Dr. Irfan, awak kesan benda ni. Memang sangat bahaya." Irfan hanya mengangguk. Pandangannya tertumpu kepada Emily yang berdiri di sudut. Dia bersandar di dinding, menundukkan kepala, dan bahunya sedikit menggeletar. 1 jam kemudian, 2 pakar neurologi berkumpul di bilik mesyuarat hospital. Tuan Pengerusi James dan keluarganya juga turut serta dan suasana terasa berat dan sunyi. Pakar neurologi Kim menunjukkan filem X-ray sambil menjelaskan, lokasi aneurisma ini sangat rumit. Ia di kawasan arteri komunikans anterior, jadi sukar untuk didekati. Banyak saluran darah penting di sekelilingnya dan risiko pembedahan tinggi. Pakar lain juga mengiyakan, jika gagal, ada kemungkinan pesakit akan berada dalam keadaan vegetatif. Isteri Tuan Pengerusi James bertanya dengan suara bergetar. "Jadi, apa yang perlu kita lakukan?" Pakar Kim menjawab dengan berat hati, "Pembedahan mesti dilakukan. Risiko pecah terlalu tinggi. Jika tidak dilakukan, kita tidak tahu bila ia akan pecah dan jika pecah, dia tidak dapat meneruskan kata-katanya." Bilik mesyuarat diselubungi kesunyian. Tuan Pengerusi James bertanya dengan wajah pucat, "Apakah kadar kejayaan?" Pakar Kim menjawab dengan berhati-hati, "Kira-kira 70%, tetapi risiko komplikasi sentiasa ada." Pada ketika itu, Irfan membuka mulut dengan tenang. Adakah pendekatan pterional dipertimbangkan? Pandangan di bilik mesyuarat serentak tertumpu kepada Irfan. Pakar Kim bertanya, "Pendekatan pterional?" Irfan menjelaskan, "Ini adalah cara untuk mendekati melalui temporal bone. Ia berkesan untuk aneurisma di kawasan arteri anterior. Ia adalah teknik yang banyak digunakan di Johns Hopkins." Mata pakar Kim berubah. "Johns Hopkins, Dr. Irfan, awak." Irfan mengangguk. "Ya, saya belajar di sana." Bilik mesyuarat menjadi riuh. Pengarah hospital memandang Irfan dan bertanya, "Doktor Irfan, awak boleh lakukannya sendiri ke?" Irfan teragak-agak seketika. Sudah lama. Sejak meninggalkan Jepun, dia tidak pernah memegang pisau bedah. Tetapi tangannya masih ingat. Dia mengangguk perlahan. "Saya akan cuba." Tuan Pengerusi James memandang Irfan tepat di mata dan bertanya, "Bolehkah saya percayakan dokter?" Irfan membalas pandangan Tuan Pengerusi dan menjawab, "Saya akan melakukan yang terbaik." Ketika keluar ke koridor, Emily berdiri bersandar di tiang. Apabila Irfan hendak berlalu, dia bertanya dengan tenang, "Awak ni siapa sebenarnya?" Dalam suaranya tiada lagi permusuhan. Hanya kekeliruan dan rasa ingin tahu. Irfan berhenti dan menoleh. "Hanyalah seorang doktor." Emily menggelengkan kepalanya. "Tidak, awak bukan orang biasa." Irfan tidak menjawab dan mula berjalan lagi. Esok, semuanya akan terungkai. Pagi keesokan harinya, jam 7 pagi, Irfan memakai gaun bedah di bilik persalinan di hadapan bilik bedah. Penampilannya di cermin terasa asing. Dia tidak ingat berapa lama dia tidak memakai pakaian bedah. Sambil mencuci tangan, Irfan perlahan-lahan mengatur nafasnya. Jantungnya berdebar kencang, tetapi tangannya luar biasa stabil. Badannya masih ingat gerakan-gerakan yang telah dilakukannya beratus-ratus kali. Pintu bilik bedah terbuka, dan apabila Irfan masuk, semua jururawat serentak memandang ke arahnya. Kabar angin nampaknya sudah tersebar. Fakta bahawa doktor dari Malaysia yang hanya dikenali sebagai doktor biasa akan mengetuai pembedahan aneurisma cerebrum. Di atas meja bedah, Tuan Pengerusi James terbaring dalam keadaan bius dan pakar bius sedang memeriksa monitor. Profesor Kim dan seorang lagi pakar neurologi sudah bersedia, tetapi ekspresi mereka seolah-olah separuh percaya, separuh ragu. "Dah sedia?" Profesor Kim bertanya. Irfan mengangguk dan berdiri di sebelah meja bedah. Jururawat memakaikan sarung tangan kepadanya, dan apabila dia berdiri di tempat ketua bedah, satu perasaan aneh menyelubungi seluruh tubuhnya. Seolah-olah dia telah kembali ke rumah.
Irfan mengambil pisau bedah. Sentuhan dingin dan keras di tangannya terasa jelas. Kita mulakan, suara Irfan tenang. Di bilik pemantauan, pengarah hospital dan ramai kaki tangan perubatan berkumpul. Emily juga berada di sana, menatap melalui tingkap kaca dengan wajah pucat. Mark berdiri di sebelahnya, bertanya perlahan, "Oke ke?" Emily tidak menjawab, dia hanya menatap Irfan di dalam bilik bedah. Tangan Irfan mula bergerak. Proses membelah kulit kepala dan mendedahkan tulang temporal begitu teliti, seolah-olah dia sedang mencipta sebuah karya seni. Semasa dia menggerudi lubang di tengkorak, tangannya tidak menggeletar sama sekali. Profesor Kim memerhati dari sebelah dan menggumam perlahan. Ketepatan tangannya luar biasa. Pakar lain juga mengiyakan. Sangat sukar untuk mendekati dari sudut itu. Apabila dura mata dibuka, permukaan otak kelihatan. Irfan menyesuaikan mikroskop dan perlahan-lahan mendapatkan pandangan yang jelas. Di antara tisu otak, saluran darah berselirat rumit dan di kedalaman sana terdapat aneurisma yang bermasalah. Irfan menggunakan instrumen halus, berhati-hati mengelakkan saluran darah. Ia adalah tugas yang tidak membenarkan kesilapan walaupun sod milimeter. Jika tersilap sentuh, pendarahan besar boleh berlaku dan pesakit boleh berada dalam keadaan vegetatif di tempat itu. Orang ramai di bilik pemantauan tidak dapat bernafas dengan betul. Tangan Emily mencengkam ketat pemegang, sehingga meninggalkan kesan kuku di tapak tangannya. Di skrin, tangan Irfan bergerak dengan lancar seperti menari. Satu demi satu, dia membuka jalan ke aneurisma dengan begitu teliti, pemandangan itu terasa mistik. 2 jam kemudian, Irfan akhirnya mencapai aneurisma. "Saya nampak," katanya dengan tenang. Di skrin mikroskop, saluran darah yang membengkak seperti belon muncul dan dindingnya yang nipis kelihatan sangat rapuh, seolah-olah akan pecah bila-bila masa. Irfan mengambil klip. Kini, saat yang paling penting. Leher aneurisma perlu diklip dengan tepat. Jika sudutnya sedikit pun tersasar, ia boleh pecah atau tidak tertutup sepenuhnya. "Berhati-hati," kata Profesor Kim dengan suara tegang. Irfan tidak menjawab. Dia menumpukan semua sarafnya pada hujung jarinya, menggerakkan klip perlahan-lahan ke arah aneurisma. Di bilik pemantauan, seseorang terbatuk kecil. Terlalu tegang, mereka tidak dapat bernafas dengan betul. Tangan Irfan berhenti, dan sangat perlahan dan tepat, klip itu menggigit leher aneurisma. Kedengaran bunyi klik. "Sempurna," Profesor Kim berkata dengan kagum. "Sudutnya tepat. Aliran darah terhalang sepenuhnya." Irfan memeriksa sekali lagi. Darah yang mengalir ke aneurisma telah disekat sepenuhnya dan semua saluran darah normal di sekelilingnya masih berfungsi. Ia adalah satu kejayaan, tetapi ia masih belum berakhir. Irfan berhati-hati mengeluarkan instrumen dan memastikan tiada pendarahan. Tiada setitik darah pun boleh bocor. 3 jam kemudian, Irfan menyelesaikan jahitan terakhir. Pembedahan tamat. Suaranya masih tenang. Tetapi belakangnya basah lencun dengan peluh. Apabila dia menanggalkan sarung tangannya menggeletar. Itu adalah reaksi yang muncul apabila ketegangan dilepaskan. Profesor Kim mendekat dan menghulurkan tangan untuk bersalaman. "Hebat, Dokter Irfan. Pembedahan yang benar-benar fantastik." Pakar lain juga bertepuk tangan. Malah jururawat di dalam bilik bedah semuanya bertepuk tangan. Pintu bilik pemantauan terbuka dan orang ramai bergegas keluar. Pengarah hospital adalah yang pertama mendekat dan menepuk bahu Irfan. "Dokter Irfan, awak memang seorang doktor yang hebat." Keluarga Tuan Pengerusi James juga menitiskan air mata mengucapkan terima kasih. Namun, pandangan Irfan tertumpu kepada Emily yang berdiri di belakang. Dia menatap Irfan dengan wajah terpinga-pinga, matanya merah dan bengkak. Tuan Pengerusi James, yang telah dipindahkan ke bilik pemulihan, menggerakkan jarinya sebaik sahaja sedar dari bius. Itu adalah bukti tiada kerosakan saraf. Irfan melakukan pemeriksaan neurologi ringkas, dan semua tindak balas adalah normal. "Tuan Pengerusi, pembedahan selesai dengan jayanya," kata Irfan. Tuan Pengerusi James tersenyum lemah dan menjawab, "Terima kasih, Doktor. Awak telah menyelamatkan nyawa saya." Pada petang itu, satu sidang media sementara diadakan di pejabat pengarah hospital. Oleh kerana Tuan Pengerusi James adalah seorang yang sangat terkenal, media menumpukan perhatian. Pengarah hospital naik ke podium dan mengumumkan,
Hari ini, satu pembedahan aneurisma cerebrum telah berjaya dijalankan di hospital kami. Ketua bedah adalah Dr. Irfan Shah. Flash kamera menyala dan wartawan menjadi riuh. Pengarah hospital menyambung, Dr. Irfan Shah adalah seorang yang berkemampuan tinggi yang telah menamatkan pengajian pakar neurologi di University Johns Hopkins dan menerbitkan 3 kertas penyelidikan sebagai pengarang utama dalam jurnal perubatan bertaraf dunia. Emily, yang berdiri di belakang bilik mesyuarat, hampir rebah. Mark tergesa-gesa memegangnya. Pengumuman hospital diteruskan. Selain itu, Dr. Irfan pernah menjawat ketua jabatan neurologi di sebuah hospital terkemuka di luar negara selama 5 tahun dan terutamanya diiktiraf atas kemampuannya yang cemerlang dalam bidang penyakit vaskular otak. Hospital kami berbangga menerima seorang doktor yang hebat seperti ini. Wartawan menghujani soalan, dan Irfan naik ke podium menjawab dengan ringkas. Sidang media berakhir, dan apabila Irfan keluar ke koridor, rakan-rakan doktor mengerumuninya. Tak sangka betul, kata seorang doktor. Dari Johns Hopkins rupanya, doktor lain juga kagum. Kenapa tak beritahu kami sebelum ni? Irfan tersenyum hambar. Bukan tak nak beritahu, cuma rasa tak perlu. Orang ramai ketawa, tetapi wajah Irfan tidak ceria. Menjelang senja, Irfan naik ke bumbung hospital. Matahari terbenam Kuala Lumpur mewarnai langit merah, dan di kejauhan, jambatan angkat sungai Klang kelihatan. Irfan bersandar di pagar dan menarik nafas dalam-dalam. Hari ini terasa seperti mimpi. Dia kembali ke bilik bedah, memegang pisau bedah, dan menyelamatkan pesakit, seolah-olah masa telah diputar semula. Tetapi pada masa yang sama, perasaan kosong juga datang, kerana semuanya sudah terbongkar. Dia bukan lagi Dr. Irfan Shah yang biasa. Ada kat sini rupanya. Suara kedengaran dari belakang. Apabila dia menoleh, Emily sedang berdiri. Wajahnya pucat dan matanya merah dan bengkak. Irfan tidak berkata apa-apa. Emily perlahan-lahan mendekat dan bersandar di pagar. Untuk seketika, kesunyian menyelubungi. Matahari terbenam semakin gelap dan lampu mula menyala satu persatu di bandar. Kenapa? Emily bertanya dengan suara bergetar. Kenapa tak beritahu dari awal? Irfan menjawab perlahan. Adakah ada apa-apa yang akan berubah jika saya beritahu? Emily menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan begitu. Dia tidak dapat meneruskan kata-katanya. Irfan berpaling dan memandangnya tepat. Doktor nampak saya sebagai doktor biasa dari Malaysia kan? Orang yang kurang fasih berbahasa Inggeris, kurang pengalaman, dan banyak yang perlu dipelajari. Adakah doktor akan percaya apa yang saya katakan? Air mata mengalir di mata Emily. Maafkan saya, dia berkata dengan suara hampir menangis. Saya betul-betul minta maaf. Saya terlalu sombong. Irfan mengeluh. Tidak mengapa, saya pun tak mahu terima permohonan maaf sekarang. Suaranya tidak dingin atau hangat, hanya datar. Emily menundukkan kepalanya dan mengesat air matanya. Kenapa awak datang ke sini? Dengan kemampuan awak boleh pergi ke mana-mana saja. Irfan kembali memandang matahari terbenam. Ada sebab peribadi, tetapi ia tidak penting. Emily cuba bertanya lagi, tetapi melihat ekspresi Irfan, dia menutup mulutnya. Mereka sekali lagi berdiri dalam kesunyian. Matahari terbenam sepenuhnya dan malam tiba. Irfan bergerak terlebih dahulu. Mari kita masuk. Dah sejuk. Emily mengangguk. Mereka berjalan bersebelahan menuju pintu bumbung. Namun, jarak di antara mereka masih terasa jauh. Seminggu berlalu. Suasana di hospital berubah sepenuhnya. Pandangan orang ramai terhadap Irfan berubah, dan setiap kali mereka berselisih di koridor, mereka memberi salam dengan hormat. Juru rawat memandangnya dengan pandangan kagum, dan rakan-rakan doktor meminta nasihatnya tentang diagnosis. Namun, Irfan masih tetap tenang. Dia mengekalkan rutin bertugas pada jam 7 pagi, merawat pesakit dalam diam, dan pulang pada jam 6 petang. Yang berubah hanyalah sikap orang ramai, kehidupannya masih tetap biasa. Emily mengelak Irfan. Setiap kali mereka berselisih di koridor, dia menundukkan kepala dan berlalu, dan semasa mesyuarat, dia cuba mengelak daripada bertentang mata dengan Irfan. Wajahnya sentiasa dipenuhi keletihan, dan penampilan penuh keyakinannya yang dulu tiada lagi. Rakan sekerja berbisik-bisik, Emily nampak sedih sangat. Tentulah, maruah dia tercabar. Irfan tidak berkata apa-apa walaupun mendengar kabar angin itu.
Pada suatu petang Khamis, Irfan sedang mengemas carta pesakit dan untuk berehat sedikit, dia naik ke bumbung hospital. Apabila dia membuka pintu, seseorang sudah berdiri di sana. Emily. Dia bersandar di pagar, memandang pemandangan bandar Kuala Lumpur, tetapi terkejut apabila terdengar langkah kaki Irfan dan menoleh. Seketika, kesunyian yang janggal menyelubungi. Irfan membuka mulut terlebih dahulu. "Maaf mengganggu, saya pergi dulu." "Tidak," Emily berkata tergesa-gesa. "Tidak mengapa, awak boleh saja." Dia tidak dapat meneruskan kata-katanya. Irfan teragak-agak seketika, lalu berjalan ke pagar di sebelah bertentangan. Terdapat jarak 3 hingga 4 meter di antara mereka dan hanya angin yang bertiup di antaranya. Untuk seketika, tiada siapa yang bercakap. Dari jauh kedengaran bunyi hon kereta dan burung camar terbang berlegar di langit. "Maafkan saya," Emily berkata perlahan. Irfan tidak menjawab. Emily menyambung, "Saya betul-betul minta maaf. Apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan, tiada alasan." Suaranya bergetar. Irfan masih memandang pemandangan bandar. "Sudah berlalu," katanya dengan datar. Emily menggelengkan kepalanya. "Tidak, belum berlalu. Betapa susahnya awak disebabkan kata-kata saya. Betapa sombongnya saya." Irfan perlahan-lahan menoleh kepadanya. "Kenapa? Kenapa awak begitu membenci saya?" Emily mencengkam pagar dengan kuat. "Bukan benci, saya takut." Irfan mengerutkan kening. "Takut?" Emily tersenyum hambar. "Saya takut awak akan mendedahkan kekurangan saya. Takut orang ramai akan tahu bahawa saya sebenarnya tidak berkemampuan." Irfan memandangnya dengan lama. Emily menyambung, "Sepanjang hidup saya dinilai berdasarkan penampilan saya. Saya banyak mendengar pujian tentang kecantikan, tetapi tidak banyak tentang kemampuan saya. Semasa di kolej perubatan pun begitu. Semasa menjadi residen pun, dan sekarang pun, ada luka yang dalam suaranya. Orang ramai fikir saya popular di kalangan pesakit hanya kerana saya cantik. Walaupun diagnosis saya tepat, walaupun rawatan saya sesuai, mereka fikir ia adalah nasib baik atau ada orang lain yang membantu saya." Irfan seolah-olah melihat sisi Emily yang berbeza buat kali pertama. Dia menyambung, "Sebab itu, apabila awak datang, saya lebih risau. Saya fikir jika ada orang yang berkemampuan datang, tempat saya akan terancam. Tambahan pula, awak dari Malaysia, terus terang saya katakan, saya fikir awak senang untuk dipandang rendah." Dia menundukkan kepalanya. "Saya betul-betul malu. Saya sedar betapa prejudisnya saya." Irfan mengeluh. "Bukan doktor seorang saja. Semua orang pun lebih kurang sama." Emily mengangkat muka dan memandangnya. "Tapi saya yang paling teruk kan? Sampai suruh awak buat kerja beli kopi. Lepas tu pandang rendah pada awak secara terang-terangan." Air mata bergenang di matanya. "Saya benci diri saya. Rasa macam tak layak jadi doktor atau manusia." Irfan mendekat dan berdiri di sebelah pagar. "Tidak," katanya dengan tenang. "Doktor seorang doktor yang baik. Pesakit menyukai doktor bukan hanya kerana penampilan, tetapi kerana kebaikan hati doktor, kemesraan doktor, dan sifat-sifat doktor yang lain." Emily memandangnya dengan terkejut. Irfan menyambung, "Semua orang buat silap. Saya pun buat banyak silap di hospital dahulu. Yang penting adalah belajar dari kesilapan itu." Emily mengesat air matanya. "Kenapa awak boleh jadi begitu pemaaf? Sedangkan saya dah buat macam-macam pada awak." Irfan tersenyum hambar. "Bukan pemaaf. Sejujurnya, saya pun marah, sedih, dan kecewa. Bila saya bersendirian di malam hari, saya genggam penumbuk dan ketap gigi. Suaranya menjadi rendah. Tapi saya terpaksa menahan. Saya tak boleh timbulkan masalah di sini." "Kenapa?" Emily bertanya. "Kenapa awak perlu menahan sampai begitu? Dengan kemampuan awak boleh pergi ke mana-mana saja." Irfan teragak-agak seketika sebelum membuka mulut. "Untuk keluarga saya." Emily diam menunggu kata-katanya. Irfan berkata perlahan, "Ayah saya berniaga di Malaysia, tapi dia gagal. Hutang mencecah lebih kurang RM1 juta." Emily tersentak kecil. "Dan ibu saya didiagnosis demensia. Pada peringkat awal, tapi semakin teruk. Adik saya pula di universiti, yuran pengajiannya RM50,000 setahun." Suara Irfan bergetar. "Saya adalah ketua jabatan neurologi di sebuah hospital terkemuka di luar negara. Gaji tidaklah buruk.
tetapi tidak mencukupi. Saya perlu bayar hutang ayah, kos rawatan ibu, dan yuran pengajian adik. Emily mendengar dalam diam. Irfan menyambung, ketika itu, saya tahu bahawa gaji dokter di luar negara lebih tinggi 2 hingga 3 kali ganda. Jadi saya buat keputusan untuk memulakan semula, membuang kerjaya, membuang maruah, hanya untuk hidup demi keluarga. Matanya menjadi merah. Saya hanya ambil kelayakan doktor umum. Untuk mendapatkan semula kelayakan pakar neurologi, ia akan mengambil masa yang lama dan banyak wang. Saya fikir, cukup untuk bekerja dengan tenang dan mencari wang. Air mata mengalir di mata Emily. Tapi saya, Irfan menggelengkan kepalanya. Bukan salah doktor, saya yang menyembunyikannya. Kalau saya berterus terang, mungkin berbeza. Tapi saya cuma mahu hidup biasa. Saya tak perlukan kerjaya yang gemilang dan saya tak perlukan pengiktirafan. Saya cuma mahu melindungi keluarga. Emily menutup mukanya dengan tangan. Bahunya bergetar dan kedengaran bunyi tangisan yang tertahan. Irfan memandangnya, lalu mengeluarkan sapu tangan dari poket dan memberikannya. Emily mengambilnya dan mengesat air matanya. Selepas seketika, akhirnya dia membuka mulut. Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Irfan tersenyum lembut. Doktor sudah cukup banyak membantu. Cukup dengan merawat pesakit. Emily menggelengkan kepalanya. Saya serius. Apa yang patut saya lakukan? Irfan berfikir seketika, lalu berkata, kalau begitu, dokter mau belajar dari saya? Emily membuka matanya luas-luas. Belajar? Irfan mengangguk. Doktor ada potensi untuk menjadi dokter yang hebat. Cuma perlu sedikit penajaman. Cara melihat pesakit, cara membaca simptom, bagaimana jika kita belajar bersama? Wajah Emily bersinar dengan harapan. Betul ke? Awak nak ajar orang macam saya? Irfan tersenyum. Kerana doktor adalah orang seperti itu. Seorang doktor yang ada semangat, menyayangi pesakit, dan ingin berkembang, tentu saja. Emily tersenyum ikhlas buat kali pertama. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Irfan juga tersenyum. Sama-sama, kita belajar dari satu sama lain. Mereka berdua bersandar di pagar bersebelahan. Matahari terbenam mewarnai Kuala Lumpur dan angin bertiup lembut. Emily bertanya perlahan, bagaimana pula dengan keluarga doktor sekarang? Irfan menjawab, maksihat dengan ubat-ubatan. Ayah perlahan-lahan membayar hutang dan adik akan tamat pengajian tahun depan. Nada suaranya lega. Saya rasa memang bagus datang ke sini. Walaupun susah, saya tidak menyesal. Emily mengangguk. Awak memang orang yang hebat. Sebagai doktor, sebagai keluarga, dan sebagai manusia. Irfan ketawa kekok. Terlalu berlebihan. Emily berkata dengan serius. Tidak, saya serius. Dan dia teragak-agak seketika sebelum berkata. Nampaknya, saya perlu belajar dari awak bukan hanya kemahiran, tetapi juga kerendahan hati, kesabaran, dan kemampuan sebenar. Irfan hanya tersenyum sebagai jawaban. Mereka berdua berada di bumbung sehingga matahari terbenam. Tidak banyak kata-kata, tetapi kesunyian itu menenangkan. Kerana salah faham telah terlerai, kebenaran terungkap, dan permulaan baharu kelihatan. Irfan berfikir, mungkin semua kesukaran ini diperlukan. Kerana jika tidak terluka, mereka tidak akan memahami satu sama lain. Dan dia tidak tahu bahawa ini adalah permulaan perubahan sebenar. 6 bulan berlalu. Musim di Kuala Lumpur berubah dari panas ke monsun dan daun-daun di bahu jalan di hadapan hospital mula bertukar kuning. Kehidupan Irfan juga berubah sedikit demi sedikit. Dia masih bertugas pada jam 7 pagi dan menaiki bas untuk bekerja. Tetapi kini dia makan tengah hari bersama rakan sekerja dan kadang-kadang menyertai makan malam pada waktu petang. Perubahan terbesar adalah hubungannya dengan Emily. Pada petang Khamis, seluruh kaki tangan perubatan berkumpul di bilik persidangan hospital. Kerana hari itu adalah hari perbincangan kes. Di podium, Irfan dan Emily berdiri bersebelahan dan di skrin terpapar carta pesakit yang rumit. Pesakit lelaki 58 tahun, Emily memulakan pembentangan. Beliau datang mengadu sakit kepala berterusan dan penglihatan kabur selama beberapa bulan. Suaranya penuh keyakinan, tetapi tidak lagi sombong seperti dahulu. Irfan menyambung menjelaskan, pemeriksaan awal mendapati tumor pituitari
dan Dr. Harrison berjaya mengesan tanda-tanda penekanan saraf optik dengan tepat. Emily menukar slide seterusnya. Setelah berbincang dengan Dr. Irfan, kami meneruskan dengan pembedahan endoskopik dan tumor berjaya dikeluarkan sepenuhnya. Tepukan gemuruh kedengaran dari penonton. Kerja berpasukan mereka kini terkenal di hospital itu. Pembentangan berakhir dan semasa mereka kembali ke tempat duduk, Mark mendekat. Korang berdua memang kombinasi yang fantastik, katanya sambil tersenyum. Nampak macam dah lama sangat kerja sama-sama. Emily memandang Irfan dan tersenyum. Kerana saya jumpa guru yang baik. Irfan juga tersenyum dan menjawab, kami belajar dari satu sama lain. Pengarah hospital yang memerhati perbualan mereka menunjukkan wajah puas. Ketika waktu makan tengah hari, Irfan dan Emily turun ke kafeteria hospital bersama-sama. Ia kini menjadi pemandangan harian yang biasa. Hari ini nak makan apa? Emily bertanya. Irfan melihat menu dan menjawab, salad salmon nampak sedap. Emily mengangguk. Saya pun nak yang sama. Biar saya belanja hari ini, Irfan menolak. Tetapi Emily berkeras. Kalau fikirkan kos kopi yang saya dapat dulu, ini tak seberapa. Semasa mereka duduk di meja dan makan, Emily bertanya dengan berhati-hati, Dr. Irfan, bagaimana dengan ibu awak sekarang? Wajah Irfan ceria. Dah jauh lebih baik. Ubat baru sangat berkesan dan perkembangan simptomnya agak perlahan. Emily berkata dengan gembira. Betul-betul baguslah kalau begitu. Adik awak pula, Irfan tersenyum. Akan tamat pengajian bulan depan, dia pun dah dapat kerja. Emily menepuk tangan. Tahniah. Betul-betul baguslah. Irfan meletakkan garpu dan memandang Emily. Terima kasih kepada doktor. Emily menggelengkan kepalanya. Apa yang saya dah buat? Irfan berkata dengan serius. Banyak. Saya jauh lebih gembira daripada 6 bulan yang lalu. Itu kerana doktor dah berubah. Mata Emily bergenang. Saya pun sama. Terima kasih kepada awak. Saya rasa macam dah jadi doktor sebenar. Dalam perjalanan kembali ke bilik konsultasi selepas makan, Irfan teringat semula perubahan Emily. 6 bulan lalu, dia memakai gaun mewah dan memandu BMW. Tetapi kini, dia memakai blouse ringkas dan jean dan menaiki bas untuk pergi kerja. Daripada menjaga penampilan, dia menghabiskan masanya membaca buku perubatan dan daripada bersaing dengan rakan sekerja, dia berusaha untuk belajar bersama. Perubahan itu datang perlahan-lahan, tetapi pasti. Sekitar jam 5 petang, Irfan mengetuk pintu bilik konsultasi Emily. Masuklah, suara Emily kedengaran. Apabila dia membuka pintu dan masuk, Emily sedang tekun menulis sesuatu di meja. Sibuk ke? Irfan bertanya. Emily mengangkat muka dan tersenyum. Tidak mengapa. Ada apa? Irfan mendekat dan melihat ke atas meja, kelihatan buku nota yang penuh dengan tulisan Jepun. Ini apa? Irfan bertanya dengan terkejut. Emily tersenyum malu dan menjawab, saya sedang belajar bahasa Jepun. Irfan mengambil buku nota itu. Ayat-ayat asas seperti konnichiwa, arigato, gomen nasai tertulis berulang kali dan sebutannya juga dicatatkan dalam bahasa Inggris. Irfan bertanya dengan suara terharu, kenapa belajar bahasa Jepun? Emily menjawab, saya nak baca artikel perubatan dari negara awak. Apabila Irfan menunjukkan wajah bingung, Emily menjelaskan, akhir-akhir ini, bidang perubatan di Jepun sangat maju, kan? Terutama sekali artikel-artikel neurologi, banyak yang belum diterjemahkan ke bahasa Inggris. Jadi, saya nak cuba baca sendiri. Irfan perlahan-lahan membelek buku nota itu. Usaha Emily jelas terlihat. Ini mesti tak mudah. Emily tersenyum. Tidak ada apa-apa berbanding kesukaran yang awak alami. Irfan meletakkan buku nota itu dan memandang Emily tepat. Doktor memang hebat. Emily menggelengkan kepalanya. Tidak, saya seronok belajar. Terima kasih kepada awak. Perubatan jadi menarik semula. Irfan merasakan perasaan gembira yang meluap-luap. Ini adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan 6 bulan lalu. Orang yang memandang rendah kepadanya kini sedang belajar bahasa Jepun. Apabila waktu pulang tiba, mereka berdua keluar dari hospital bersama-sama. Dalam perjalanan ke tempat letak kereta, Emily bertanya, ada janji temu malam ini? Irfan menggelengkan kepalanya. Tidak, kenapa? Emily mencadangkan,
Nak makan malam bersama? Saya tahu ada restoran Jepun yang sedap. Saya ingat awak mungkin teringin makanan Jepun. Irfan tersenyum. Baguslah. Restoran Jepun? Kat mana? Tempat yang Emily tunjukkan adalah sebuah restoran Jepun kecil di Ceras. Hanya 5 minit berjalan kaki dari Pangsapuri Irfan. Apabila mereka membuka pintu kedai dan masuk, bau sup miso menusuk hidung. Saya pelanggan tetap di sini, kata Emily. Sejak 2 bulan lalu, saya datang setiap hujung minggu, makan makanan Jepun sambil belajar bahasa Jepun dari makcik kedai. Irfan menunjukkan wajah tidak percaya. Betul ke? Pemilik kedai sebaik sahaja melihat Emily, menyapa dengan gembira. Emily, datang lagi? Emily menjawab dalam bahasa Jepun yang kurang lancar, ya, makcik. Hari ini saya bawa kawan. Pemilik kedai terkejut apabila melihat Irfan. Orang Jepun? Dari mana? Irfan tersenyum dan menjawab, saya dari Tokyo. Pemilik kedai dengan gembira menunjukkan tempat duduk. Mereka berdua duduk di meja, memesan sup miso dan shogayaki. Semasa menunggu makanan, Irfan bertanya, Emily, awak betul-betul banyak berubah sejak kebelakangan ini. Emily tersenyum hambar. Bukan berubah, cuma saya rasa macam dah jumpa tempat saya. 6 bulan lalu, saya cuma cengkerang kosong yang cantik di permukaan. Irfan menggelengkan kepalanya. Tidak. Waktu itu pun doktor adalah orang yang baik, cuma doktor dah sesat jalan. Emily memandang Irfan dan berkata, awak yang buat saya jumpa jalan. Sup miso tiba, dan mereka berdua mengambil sudu bersama. Emily menghirup sesudu dan memasukkannya ke mulut, lalu membulatkan matanya. Irfan tersenyum dan memberikannya air. Makanlah perlahan-lahan. Emily menghirup air, lalu tersenyum, tapi sedap. Makanan Jepun rasa macam ada kehangatan. Irfan juga tersenyum dan mengangguk, itu rasa tanah air. Apabila mereka keluar selepas makan, hari sudah gelap sepenuhnya dan lampu-lampu menyala di jalanan. Jalan-jalan di Ceras dipenuhi papan tanda Jepun, dan bau masakan yang lazat mengalir dari kedai makan yang sedang bersiap sedia untuk makan malam. Emily berjalan perlahan sambil berkata, ini macam di Jepun. Saya terkejut bila pertama kali datang ke sini. Irfan melihat sekeliling dan menjawab, saya pun banyak menerima ketenangan di sini, macam kampung halaman sendiri. Emily berhenti melangkah dan menoleh ke arah Irfan. Dr. Irfan, dia berkata dengan serius, awak ingat tak kata-kata saya dulu? Yang saya kata nak bantu awak dapatkan kerakyatan? Irfan tersenyum dan mengangguk. Ingat? Macam mana boleh lupa? Emily tersenyum hambar. Waktu tu saya memang sombong kan? Sekarang bila fikir balik, saya rasa nak mati sebab malu. Irfan menepuk bahunya perlahan. Sudah berlalu. Emily berkata lagi, tapi sekarang, nampaknya saya yang perlu belajar dari awak. Bukan cara nak dapatkan kerakyatan, tapi cara nak jadi doktor sebenar. Irfan menggelengkan kepalanya. Tidak. Kita belajar dari satu sama lain. Saya pun banyak belajar dari doktor. Emily mengerutkan kening. Dari saya? Belajar apa? Irfan berfikir seketika, lalu menjawab, keberanian. Keberanian untuk berubah. Keberanian untuk mengakui kesilapan sendiri dan memulakan semula. Saya tahu betapa susahnya itu. Air mata bergenang di mata Emily. Terima kasih banyak-banyak. Irfan tersenyum. Sama-sama. Mereka berdua mula berjalan lagi. Stesen Ceras semakin dekat dan kedengaran bunyi orang ramai yang pulang. Emily bertanya perlahan, kita kawan baik kan? Irfan mengangguk. Tentu saja. Rakan sekerja terbaik dan kawan. Apabila mereka tiba di hadapan stesen, Emily menoleh ke arah Irfan. Kalau begitu, saya berpisah di sini. Hari ini seronok sangat. Irfan juga tersenyum dan menjawab, saya pun sama. Hati-hati balik. Emily berjalan beberapa langkah, lalu menoleh dan menjerit, Dr. Irfan. Irfan berhenti dan memandangnya. Emily tersenyum ceria dan berkata dalam bahasa Jepun, Arigato gozaimashita. Sebutannya kurang lancar, tetapi ketulusannya terasa. Irfan juga melambai dan tersenyum. Irfan memerhati Emily sehingga dia menuruni tangga dan hilang dari pandangan. Kemudian dia perlahan-lahan berjalan ke arah Pangsapuri. Bintang-bintang bersinar di langit malam dan jalanan dipenuhi cahaya yang hangat. Irfan berfikir,
Mungkinkah dia membayangkan 6 bulan lalu bahawa orang yang memandang rendah kepadanya akan menjadi kawan, makan bersama dan saling menyokong? Dia membuka pintu pangsapuri dan duduk di atas katil. Dia mengeluarkan telefon bimbitnya dan membuat panggilan video kepada ibunya di Malaysia. Wajah ibunya muncul di skrin, kelihatan jauh lebih ceria daripada sebelumnya. Irfan, ibu tersenyum dan berkata, "Sihat ke?" Irfan juga tersenyum dan menjawab, "Ya, Mak, sihat." "Saya betul-betul sihat sekarang," ibu bertanya dengan gembira. "Macam mana kehidupan di sana?" Irfan melihat keluar tingkap dan menjawab, "Bagus, Mak. Sekarang betul-betul bagus." Setelah menamatkan panggilan, Irfan menatap siling. Sudah setahun dia berada di Kuala Lumpur. Banyak perkara yang berlaku sepanjang tempo itu. Saat-saat dia dipandang rendah, didiskriminasi, dan kecewa. Tetapi semua itu telah membentuk saat ini. Dia telah memperoleh kawan sejati, dan mereka belajar dan berkembang bersama. Irfan tersenyum. Mungkin mereka adalah cermin bagi satu sama lain, kerana orang yang terluka saling mengenali, dan prasangka bertukar menjadi pemahaman dan penghormatan. Dan itulah keajaiban yang sebenar.